Okay, terus pergi kepada website CGS CIMB itself. Okay, cari CGS EIPO. Okay, so kita akan, kita dah boleh terus mula dah pun. Share screen. Okay, terus pergi kepada website EIPO. Okay, ini adalah websitenya. Tinggal masukkan user ID dan password, right? Dan jangan lupa enable pop-up. Okay, tekan button lock di sini. Okay, always enable pop-up okay, sebab kita akan pergi kepada portal Maybank to You dan juga CIMB Clicks untuk bayar kepada IPO yang kita nak subscribe. So ada 5 IPO. So insyaAllah 3 saya akan cuba cover dalam kelas Kickstart itu nanti pada hari Sabtu inilah 8 hari bulan. So hari Sabtu nanti kita akan cover day 3, KGW dan MIMBN. Semua harga bawah 30 sen sahaja. So hari ni kita akan specialkan dekat DC dan juga MST Golf. Sebab saya di mana masa pun nak tutup dan dikatakan inilah daripada 5 ni macam yang 2 ni saja yang macam lebih okey berbanding ni. So kita khususkan kepada you all yang join session kita pada malam ni. Sebab saya rasa okey, sebab ramai akan memilih IPO yang murah-murah sebenarnya tanpa ada adanya kajian lebih lanjut. Dan ada juga beberapa pendapat yang mengatakan MST Golf ni okey. So saya pun mula-mula berbolak-balik juga untuk tidak proceed, tetapi ada juga dia macam ada peminat tersendiri MST Golf ni. So okeylah, jom kita go through tengok and apa yang ada dalam tu, right? So kalau belum biasa, tekan saja kepada, kita mula dengan DC Healthcare dulu tekan dengan DC Healthcare dan kita akan dapat pop-up yang macam ni. Okay, ini adalah benda biasa. Alright, so benda tak lain tak bukan, memang akan ada dalam prospectus. Timeline pun dah bagi tahu kat sini. Know your timeline very well. Prospectus date bila dia punya launch. Okay, bila dia boleh close esok close di CSK ni. Tapi tak ada status syariah lah. Mungkin sebab daripada beberapa desas-desus ataupun rumor yang ataupun circulation yang ada dekat dalam public at the moment, disiarkan ni sebab di-involve dengan aesthetics. Okay, estetik ni lebih kepada apa yang jadi dekat our timbalan minister kita Zahid Hamidi. Saya tak tahulah, saya masih lagi belum dapat digest lagi gambar dia betul atau tidak betul. Ada yang dalam ni dah tengok ke muka baru menteri kita? Kalau boleh respon dalam chat box ni. Dia dah nampak pelik kan? Nampak pelik saya pun tak yakin sebenarnya. So, yang lain macam mana? Dah tengok ke muka menteri kita yang baru? So saya tak tahulah bagaimana yang lain. So tak tahu bengkak sebab apa. Harapnya sebab yang baiklah. Okay. Tapi berbalik kepada IPO ni, okay, DC Healthcare involved dalam aesthetic business. So kalau bahasa yang tak berapa baiknya, tak apa, kita tepilah sebab kita akan tolak. Sebab benda ni dia berkaitan dengan dari segi hukum mengubah wajah ni, ada dia punya hukum-hukum tersendiri lah. Tapi saya tak sure secara mendalami bab bahagian patuh syariah tu. Tetapi perkataannya adalah sebab kenapa dia tak patuh syariah adalah disebabkan rawatan tersebut lah. Okay, itu secara asasnya. Secara dalamannya saya tidak mendalami secara lebih lanjut. Serahkan saja kepada badan yang mempunyai credibility untuk mengkaji saham ini patuh syariah secara betul-betulnya ataupun tidaklah. Okay, so kita tahu Malaysia Public 49 juta yang akan diberikan. So maksud separuh ini 24 juta lebih kurang. Okay, 24 juta 24 juta akan diberikan kepada Bumi Putra dan non-Bumi. Seperti nampak macam tiada langsung MITI punya offer of shares. So kalau tengok sini pun tak kata apa-apa, cuba dia different placement, tapi tak apa, kita tengok prospectus. Okay, so tentative listing nanti 17 hari bulan Julai. So lagi berapa hari? Lagi lebih kurang 13 hari je. 17 Julai itu adalah hari Isnin. Okay, minggu ketiga. So first day wipe-off class kita untuk bulan ni lah nanti. Alright. So of course, kalau belum lagi tengok dia punya prospectus, okay, ada 2 part, mudah sahaja untuk tekan, double click yang kita akan dapat download semua part prospectus tu sendiri. Okay, so ada berapa page ni? So senang kepada IMR. Okay, tak lain tak bukan, kita akan cover beberapa part sahaja, tak semua. Tak lain tak bukan, kita akan cover the main body of the IPO prospectus sahaja. Okay, so jelas kan dikata kat sini 199 public issued, okay, 199 juta, okay, 49 juta untuk public. Of
course director dengan employee dapat 29 juta, dan private placement terus 119 juta oleh M&A. Okay, M&A Securities juga sekarang baru dikategorikan sebagai finance company yang telah pun dilisted dalam pasaran saham sebab dah take over SYF. Okay, right? So memang tak ada MITI lah dekat ni. Okay, tak ada MITI dalam ni. Harga pun 25 sen, memang dia close market dia kepada very niche people sahaja. Nampak macam 25 sen murah. DC Healthcare masuk pula dalam industri healthcare. Ada lagi ke energy kat healthcare ni? Itu persoalan pertama kita kan. Semuanya dia nampak macam dalam industri healthcare, cuma dia ada servis yang amat spesifik berbanding healthcare yang ada dalam kita punya industri. Tapi nanti kita akan tengok at the end of the comparison nanti lah. Okay, so alright, tarikh macam biasa, tak ada beza. Download lah senang. Okay, right. So part pertama, PDF yang pertama. Okay, apa benda dah biasa kita dah baca. Okay, of course kita akan pergi terus kepada the main part untuk kita tahu apakah intipati prospektus ini. Alright, terus pergi kepada part 3. Okay, kebiasaannya kalau kita baca IPO, kita akan baca part 3 dahulu. Okay, prospektus summary ini pun dah cukup dah. Okay, 9 sampai 18 page ini pun dah cukup untuk semua orang ambil maklum apakah intipati penting untuk IPO ni untuk kita hadam. Alright, so part 3, principal detail, growth structure, impact company tak penting lah. Okay, kekuatan dan strategi, risiko kena tahu. Okay, siapa director, promoter siapa, dia nak buat apa. Okay, policy dia macam mana, financial performance dia macam mana. Okay, dan yang part 4 kita akan tengok basis of arriving at approval price, macam mana dia decide dekat harga 25 sen ni. Okay, kalau kita dah guna ilmu valuation, dan kita akan dapat faham apa maksudnya. Then kita akan tengok sedikit je bahagian siapakah background director yang ada. Okay, bahagian business information ni. Okay, ini lebih kepada sekiranya anda memang terlibat dalam industri ataupun memang kenal rakan-rakan yang ada dalam industri, akan lebih senang hadam apa benda yang ditunjuk lah. Dan of course iMarifat iaitu Independent Market Research. Okay, so ini badan berkecuali yang buat research ke atas syarikat DC Healthcare ni, dan sama ada bagaimana pertumbuhan industri ini dalam masa akan datang, dan siapakah kompetitor yang ada. Sebab part lain ni bukan kata tak important, tetapi anda tidak ada berhasrat untuk menjadi seorang accountant atau auditor untuk baca semua ni. Okay? So tak penting sangatlah untuk kita sebagai investor dan juga trader. Okay, so tak lain dan tidak bukan, kebiasaannya kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni market mana, dan kebiasaannya sekiranya ianya patuh syariah, dia akan diletakkan di bahagian bawah ni. So daripada rumusan yang paling mudah, sekiranya tiada bermaksud syarikat disediakan ni terus dilabelkan sebagai tidak patuh syariah. Okay, tapi tak apa, sebab ni adalah purpose recording kita. So kita go through step by step. Sebenarnya prospektus ni memang template dia memang copy paste biji template daripada one prospectus to another, and then dia orang suitedkan dengan ayat-ayat yang sesuai dan yang menepati macam mana kita nak baca nak memahamkan new investor kepada company lah. Okay, so terus kita kepada part 3 part 3. Alright, so principal detail, benda yang macam biasa kita dah nampak tadi. Okay, 24.9 juta terus dibagi terus kepada public iaitu non-bumi, dan 24.9 lagi kepada Bumi Putra. Okay, tiada langsung indication untuk MITI. So memang tiada langsung IPO ni telah dibuka kepada MITI, so tiada MITI private shareholder lah. Okay, hanya di open kepada selected investor saja. Ini mungkin yang ada connection dengan M&A ataupun yang ada account dengan M&A boleh dapatkan lah private placement ni. So memang M&A Securities dia orang target banyak kepada investor private ni yang biasanya high net worth lah. Dia memang tak nak bagi sangat kat retail tu. Okay, kalau tak dia akan buka dekat MITI tu antaranya kot. So alright, so harga dekat 25 sen. Enlarged number of shares, total semua shares yang akan diletakkan adalah sebanyak 0.9 billion. So agak tinggi juga, 0.9 billion untuk company Ace Market dengan darat 25 sen, memberikan market capitalisasi sebanyak 249 juta. Okay, so memang IPO yang sedemikian kita dapat memberikan satu indication yang
company-company ni macam baru lagi sedang nak growing, di fasa sedang nak membangun, mengambil tapak sebagai market leader dalam industri dia sendiri, dan mungkin healthcare itulah. Alright. So senang. Kita baca DC Healthcare. Siapa DC Healthcare ni? Mungkin nama orang kot DCHG ni. Siapa DCHG ni tuan? Pegang besar pula tu 77.98% dia pegang. Tinggi tu DCHG ni. Siapa dia DCHG ni? Kalau tak jumpa juga. Terus pergi control find. Dia akan dapat jumpa dia punya abbreviation dia yang sebelum ni. Siapa nama DCHG ni? So tu ada mana dia? DC Healthcare Group. Bukanlah nama lah tapi company. DC Healthcare Group Sdn Bhd yang juga di-own by I think Dr. Chong Zesheng dan juga Lai Nganci ni lah. Dan mereka pegang nampak tu. Mereka pun ada moratorium, dia tak boleh jual, tak boleh transfer, tak boleh jual, tak boleh transfer, tiadanya pemegang saham yang besar-besar ni akan terus jual on the first day, tidak, kita je retail public yang boleh. So group ni pegang 77.98 dan Dr. Chong dan Dr. Lai pegang almost 20% sahaja. So ada lagi baki tu, siapa yang pegang ni? Ada Puchong, ada DC Laser, DC Mid Valley, 10 doktor. So memang saiz yang berskala kecil. Subsidiary ada 13 medical clinics located dekat Central and Southern region. Based on facial skin treatment, body contouring, sculpting, skin disease treatment, blood test screening and sale of skincare products. So memang jelas kita tengok berkaitan dengan kulit dan perbaikan wajah dan juga badan kita lah. So tak tahulah dia nampak dia ada tu suntikan botox juga sikit tapi yang tu kita boleh juga kita boleh je terus refer kepada dia punya website lah, kot lah kita nak mendalami dengan lebih lanjut kan. Jadi kita akan tengok jugalah. Alright. Impact of COVID, no big issue, benda biasa sangat yang telah ada dalam setiap mana-mana prospektus kita baca. So yang first sekali adalah competitive strength, benda yang biasa. Bila kita tengok ACE market ni, tiada banyak sangat yang kita perlu expect secara in terms of powerful business pun. Tak adalah macam kita perlu expect this sama level macam Farm Fresh ke, walaupun Farm Fresh dah teruk Citos ke, bisa DIY yang sangat-sangat international ni kan. So kita perlu fahami dia dalam konteks dalam dunia dia dan industri dia sahaja. Kita tengok dia punya pengalaman dalam aesthetics 13 tahun, 13 tahun sebagai dia medical service. Dr. Chong ni dia buka company sendiri sampai buat 9 certified aesthetic physician, sampai ada team of 9 aesthetic physician, 29 resident medical doctor. Memang geng-geng doktor bersatu padu menunjukkan klinik DCSK ni. Dia equip in modern medical machine and equipment, teknologi alat baru untuk mencantikkan manusia. Established track record 7 tahun pengalaman dalam aesthetic medical service. Banyak pula sebut aesthetic malam ni. Strategi nak buat apa? Nak expand existing clinic, establish 8 lagi new medical clinic in southern region and northern region. Northern region tu dia nak cuba target tu so lebih kurang dalam 9.4 juta untuk daripada public tu untuk tubuhkan lagi 8 klinik baru dekat sana. Dalam masa 18 bulan of course medical equipment semua dah ada. Dia tinggal kembangkan location sahaja. Lepas tu dia nak buat apa lagi? Dia nak attract highly skilled and experienced personnel. Dia nak tambah lagi. Sekarang ada 29 resident doctor. So dia nak buat training and supervision untuk ambil jadi certified aesthetic physician, dan jadilah aesthetic nak convert 29 resident medical doctor ni jadilah certified aesthetic physician. So dia nak tambah lagi skill worker dalam dia punya company lah. So within berapa ni? Lebih kurang average period of time required 2-3 tahun lah. 2-3 tahun daripada commencement of training. So memang ambil masa lah. Dalam masa 2 tahun, selain berkembangkan location, dia nak tambah staff yang skill ni lah. It's very rare, dan dia rasakan memang akan ada demand untuk aesthetic ni sebab kalau ikutkan pengalaman dalam beberapa berjumpa dengan beberapa business owner, memang makin banyak juga klinik estetik ni menjadi menjadi tumpuan untuk
tak tahulah, bukan nak kata gender apa ni, gender bias ke apa ke, tapi memang ada peminat ataupun adanya customer yang pergi kepada estetik klinik ni, tak kisah dari segi apa ni, dari segi umur pun, dari segi yang muda ke, yang apa ni, yang tua-tua pun memang ada juga yang pergi estetik klinik ni, bukan tak lain tak bukan untuk memperbaiki kulit, okey, untuk nampak cantik, okey, benda-benda biasa, okey. Tu semua memang terpulang sebab memang ada peminat dan demand dekat situ. Selagi keinginan untuk manusia tu nampak cantik, selagi tu bisnes sedemikian ada nampak satu opportunity dan memberikan satu cabaran baru kepada doktor-doktor ni untuk membuat satu specialized punya bisnes lah. So terjadilah bisnes seperti ini. So demand tu mungkin memang adalah dalam kerangka Malaysia tu sendiri. Okay, so lagi ada lagi berapa persen nak tambah lagi staff management, administratif, okay, support expansion plan lagi, nak beli lagi equipment dengan mesin baru, okay, semua untuk membantu untuk mengembangkan bisnes di CHK ni. So very simple. Okay, tapi okay, how about risiko? Semua benda macam straightforward je. Okay, memang yelah kan, yelah tuan, kalau IPO takkan apa ni nak guna duit untuk belanja beli kereta sendirilah kan, mesti nak kembangkan bisnes kan, betul lah tu. Okay, so kita tengok dari segi konteks dia orang nak buat apa really untuk menambah, okay, dari segi value. Okay, bila kita tengok yes, dari segi locationnya ada, kalau demand dekat tempat tu ada, and of course skill labor yang dia tu apa ni makin ramai, so kita akan menambah value dari segi apa tu, the numbers of location. And then dengan lokaliti tempat yang diorang pergi, contoh macam Northern ke ataupun tempat South tu, makin ramai lagi yang pergi situ, itu menambahkan mereka punya pendapatan. Dan bila tambahkan pendapatan, dan mereka juga akan dapat penambahan value dari segi nilai harga saham mereka sendiri. Okay, dan of course akan ada potensi untuk berikan dividen lah. Okay, so risiko mesti kita tahulah. Okay, walaupun risiko apa yang balas kekuatan tadi penting, risiko dia masih dependent, dia masih dependent daripada 10 aesthetic physician dan senior management tu sendiri. So memang kritikal untuk jaga kualiti apa ni, kualiti hubungan dia orang dengan customer-customer yang ada. Okay, so kalau hilang dia certified persons ni, nanti habislah, susah sikit nak maintain ataupun sustain klien-klien yang selalu pergi apa ni klinik tersebut. Okay, so dia akan datang dengan berkala-kala, bukan nak kata macam apa ni datang time perlu je, sebab dia orang ada period of datang based on timing dan juga schedule. Okay, follow up and tengok balik apa ni macam follow up check up in terms of dia punya rawatan post treatment tu kan. So benda tu ada rolling in terms of apa tu revenue tu sendiri. Okay, then operation dan sedaya memang certain license permit, of course lah tu memang bukan senang. Bukan saja senang dia boleh dia nak buat rawatan estetik ni, so memang perlukan registration dengan MOH, okay, dan juga General Medical Services to render the medical services tu. Okay, then of course tiada juga kejaminan yang MOH ni akan senang ni nak renew okay, lesen tersebut. So itu risiko dia. Okay, dan lagi legal claim, kalau apa ni apa rawatan kecantikan ni kadang-kadang boleh jadi tak jadi. Bila dia tak jadi tu akan adanya lah claim-claim seperti insurance coverage, itu ada masalah liability daripada customer tiba-tiba tak puas hati dengan servis kan. So dia orang macam mungkin nak saman syarikat ke, so mungkin tu akan ada lah. So memang dia kata nampak tu, our group has not faced any claims of action since incorporation. However, ada dapat letter 25 bulan Mei daripada customer lawyer dissatisfaction of outcome of treatment. Nampak tu, okay? Disebabkan mungkin rawatan dia tak jadi ke apa ke, lepas tu dia buat satu lawsuit dekat syarikat CHK ni. So biasalah tu so rawatan kecantikan tak jadi, dia memang akan salahkan klinik yang first sekali. Apa ni buat rawatan tak betul kan. So memang akan cari balik. Okay, so benda yang sekarang basic, tengok risiko pun ada sikit je. Itu yang paling memang yang main utama. Rawatan tak jadi, itu risiko dia. So kena bayar balik customer yang tak puas hati kan. Okay, so orang-orang utama, okay, director ni ada juga Datuk Muhammad Nur bin Awang. Okay, ni sekadar mencukupkan kuota mungkin. Kuota Bumi Putra kot. Okay, kita tengok sikit siapa Dr. Muhammad Nur Awang ni nanti. Okay, dia yang utama tadi, Dr. Chong dengan Dr. Lai.
ada anak apa ni, sorry, Miss Reka, Sim, Lisan, okay, memang sangat kecil. Okay, sangat kecil syarikat sedemikian. Okay, so kalau kita nak tengokkan secara composition, okay, IPO selepas dah IPO nanti, okay, ada CSK Group yang akan pegang 62%, dan Dr. Chong Dr. Lai yang pegang apa ni, 4.6 dan juga 2.95. So nampaklah tu dia pegang secara total lebih kurang 65% dan 67%. Okay. Proceeds. Okay, benda yang biasa tadi kita dah baca sikit dalam strategi awal tadi tu. Memang dia tambahkan klinik, tambah equipment, working capital which is tenaga buruh tadi dulu lah, tambah lagi skill labor. Okay, sebanyak 17 juta dan ada juga sedikit 12%, 6.2 juta untuk bayar bank borrowing, okay, dalam masa 6 bulan. Kita boleh tengok 6 bulan 6.2 juta ni sebenarnya borrowing untuk apa? Dan adakah ianya adalah significant portion daripada financial statement untuk dia settlekan, ataupun is it just amount yang sedikit? So tu kita akan pergi kepada bahagian financial tu. So, yang paling basic biasa kita akan tengok performance adalah tahun financial year 2022. So saya rasa ini Disember lah ambil yang standard punya Disember. Kalau ada punya tarikh biasanya dekat atas ni. Tapi tak apalah. Setakat financial year 2022, 2023 belum tutup lagi lah. Belum keluarkan report yang baru. Kalau kita lihatkan revenue daripada last 4 year, 2019, 2021, 2022. Memang cantik menaiknya. 12, 14, 25, 51, almost double daripada setahun 2021 ke 2022. Gross profit pun memang lebih kurang double juga tu menaik dengan macam lebih kurang secara extrapolation tu. Dan kita nampak dia naik macam tu. Macam lebih kurang naik macam tu lah. Dia punya extrapolate, kenaikan secara extrapolation tu. Exponential lagi. Secara kenaikan secara exponential. Exponential. Lepas tu dekat atas ni dia dah sendu. Sebelum lagi fasa yang tu lah kalau kita nampak kan. So kenaikan dari segi profit after tax 4.6 ke 9 juta. And of course dari situ menambahkan very much on the EPS side, iaitu 0.58 kepada 1.2. So maksud EPS ni 0.01 1.2 sen ataupun RM 0.012 lah. GP pun GP maintain above 45% and now above 50% untuk gross profit margin after tax, lepas tu semua cost within 10% juga profit margin tu. So menarik bisnes sedemikian ni. Memang ada demand daripada customer and dia boleh maintain profit margin in the last 4 year walaupun adanya COVID dan pandemic tu. So pandailah dia sustain pandai dia sustain. Alright. Then memang yang paling besar memang 90%, almost 90% keuntungan bisnes ataupun pendapatan revenue mereka daripada rawatan kecantikan tersebut. Memang tinggi. Lagi dari segi financial ratio, tu direct customer-customer yang datang dengan mereka tiada masalah, sebab mana tak adalah orang datang dengan dekat klinik ni and bayar on credit semua bayar direct ada paling lambat pun berapa ni, 2 hari je 2 hari je. So customer hutang dengan orang secara 2 hari saja. So laju gila lah, memang bayar on the spot. Kalau tak bayar nanti cacat tak ada lah So 2 hari paling lewat membayar 2 hari paling lewat membayar untuk servis kecantikan. Tapi dia bayar dia punya vendor dia lambat sikit, 120 hari. Mungkin ini adalah dari segi barang-barang ke, barang-barang suplemen ke ataupun mesin tu ke, dalam masa apa 120 hari apa 4 bulan betul lah 4 bulan juga dia bayar dia punya vendor tu. So dapat duit cepat, bayar vendor lambat. Dari segi bisnes bagus lah, jadi cash flow. So betul ke tak dia punya cash flow tinggi? Current asset dia lebih kurang 54 juta after IPO proceed. Lepas dah tolak IPO proceed pun still tinggi dia punya cash. Liability pun liability sangat kurang So total liability 27 juta saja berbanding dengan total current asset 54 juta ni. Biasa cash dalam ni agak tinggi double the size of the liability. So tiada langsung issue of gearing tu lah. So tiada, kalau kita cakap pasal gearing ni, sekiranya ratio gearing ni lebih daripada 1, bermaksud company yang ada hutang yang banyak. Tetapi kalau bawah 1 and sampai 0.2 ni, bermaksud memang dia punya cash memang strong lah. Tiada masalah dari segi cash pun. Then
hutang pun is not a big issue. So kalau dibayar hutang ni memang saja tu nak turunkan nak jimatkan cost interest tu. Tak lain tak bukan. Okay, kita tengok current ratio. Current ratio adalah current asset melebihi current liability. Okay, memang iyalah tu, memang lebih pun sebenarnya. Okay, current asset memang lebih current liability. Okay, gearing ratio. Ini 1.6 times. So kita tengok sikit apa dia punya basis dia. Based on total interest bearing borrowing over equity. Okay, dia based on equity based on equity dari segi dia punya total interest bearing liability and divide over total equity. Okay, total equity dia tak dalam ni, kat bawah kot. Okay, so sini mungkin tinggi sikit. So dari segi kalau kita tengokkan gearing ratio lebih daripada 1 ni, dia bermaksud company ni memang berasaskan hutang. Okay, tapi mungkin data-data atas tak cukup lah. Kita boleh tengok data yang kat bawah lagi. Okay, dividend policy ada ke? Setakat ini kalau kita tengokkan memang dia orang bagi dividen, tetapi tiadanya letaknya satu polisi. So tiada formal dividend policy. So memang company ni kalau ada duit nanti baru dia bagi dividen. So tiada kewajipan untuk dia memberikan dividen kepada shareholder. Alright. Okay, macam mana kita tengok basis dia? Okay, basis of the IPO price. Okay, kalau kita tengokkan dari segi basis harga, dia punya apa ni? 996 shares. Okay, PE multiple based on the number of shares dan juga earnings yang latest itu, okay, memberikan value of PE multiple of 26.04. Okay, 26.04, EPS 0.096 sen tadi. Okay, basically calculate daripada ni lah, P18 ni 9.56. Okay, 9.56. Okay, dapatlah dia punya earnings per share, okay, up to 0.9 sen, dan harga 25 sen dibagikan dengan 0.96 tadi, maka dapat dah 26 kali ganda. 26 kali ganda ni adakah ia tinggi atau rendah? Itu kita akan tengok, tetapi okay, kita kena faham bisnes ini tidak mempunyai comparison ataupun perbandingan yang secara direct. Okay, sebab tiadanya sangat company healthcare yang berkaitan dengan DCH Care ni secara khususnya lah. Okay, so tu lagi settle dekat bahagian basis. So kita terus pergi kepada bahagian profile profile director je. Tak nak pergi pula. Okay, so ni utilization dia. Kita tengok sikit bahagian repayment borrowing tu, kita boleh tengok secara detail dekat bahagian utilization ni lah. Okay, kat point number 3. Okay, point number 3, dia buat loan ni sebenarnya untuk apa? Okay, kita nampak tu repayment borrowing. Dia ambil, okay, dia ambil facility daripada public bank, hire purchase, PSD Berhad, hire purchase, main bank term loan, M bank pun term loan, digunakan untuk membeli motor vehicle, membeli mesin dan juga equipment. Okay, untuk working capital which is pekerja lah. Okay, dan kalau kita tengokkan juga daripada amount yang ada ni, 10 juta tu adalah principal ataupun baki. Okay, baki pinjaman tersebut. Okay, last balance setakat last practical date which is berapa bulan? Mei 2023 Mei 2023 dia ada baki lagi 6 juta je. So dengan 6 juta yang dia ada ni, menggunakan IPO prospectus, IPO proceed tadi, settle terus baki loan ni. Dan loan-loan ni memang tak ada bukan untuk digunakan untuk aset-aset syarikat ni. So memang logik je lah dia terus settlekan semua term loan ni. Okay, untuk elakkan interest lagi. Okay, so nampak working capital dia buat apa? Bayar staff salary. Okay, 13 juta tu. 13 juta bayar staff salary. Okay, untuk setahun. Okay, so dalam masa 36 bulan dia nak hire lagi pekerja untuk allocate 13 juta punya salary. Purchase of medical supply equipment 3 juta. Okay, mudah secara direct untuk kita baca. Nilai 13 juta ni nak buat apa? 6 certified aesthetic physician nak dia allocate 3 juta. Okay, resident medical doctor 3 juta, dia nak 16 orang. Nak jadi aesthetic physician lagi mahal daripada jadi doktor. Okay, clinic consultant dia allocate 56 staff 6 juta. Okay, management dia sikit lah, tak sampai 1 juta pun, sian. Okay, right. Itulah dia, total 94 dia nak hire. 94 orang dia nak hire untuk daripada IPO ni. Okay,
mudah untuk kita baca. Dan kita terus pergi kepada part 5, siapakah owner of this particular company. Okay, DCSG, okay, di own part tu. Okay, incorporated in 2017. Okay, converted to public limited tahun 2020. Alright. Dan owner ni adalah tak bukan Dr. Chong 60% dan Dr. Lai 40%. Memang tinggi number of shareholding of this particular dua orang ni lah. And Dr. Chong ni pun 39 tahun je. Umur bos rupanya. Muda lagi dia 39 tahun. 39 tahun dah buat estetik klinik sendiri and jadi founder kepada syarikat yang nak ke IPO. Nampak tu walaupun anda tak sampai pun umur 40 ke 50 tahun, tetapi anda ada confident dan pengalaman dan follow template daripada bursa tersebut untuk pergikan syarikat you all kepada IPO. So dia dah dapat stable business, okay, dapat 3 years profit running, okay, and follow advisor punya punya pendapat and proceed dengan IPO listing pada tahun ini. Okay, so nampak tu pengalaman dalam medical practice dia. Alright. And 2016 dia founded klinik Dr. Chong ni dan continue to spearhead the company sebagai managing director. Okay, Dr. Lai pun perempuan pun umur sama 39 tahun juga. Tak cakap pula ni suami isteri ke? Klinik kesihatan juga tak ada pula mention ni dah kahwin dengan dia ke tak. Okay, tak mention so tak mention macam tak kahwin lagi lah. Unless tak disclose dalam ni. Okay, dia pun dari managing director, sama company pun 2016 dia orang tubuhkan sama-sama and dia pun manage the company juga. Okay, dia orang pun jadi daripada klinik kesihatan, nampak ni. Okay, medical officer dekat hospital, klinik kesihatan, lepas tu buka estetik klinik sendiri and lepas tu kejar IPO dalam masa berapa tahun tu? 7-8 tahun. So it's not impossible as long as follow the rules and guideline, memang tak susah. Okay. And dari segi ownership ternampaklah ini adalah company tauke. Tak jauh macam Cenggi Medical yang dekat Bangsa ni, okay, pun ditubuhkan oleh beberapa few doctors juga yang specialist. Okay. Dari title besar dia appoint seperti yang untuk orang yang pengalaman ni. So Dr. Nur bin Awang ni, okay, tiada pun pegangan besar, tetapi hanyalah private limited shares lah. Dia adalah orang yang pengalaman dalam bidang medical juga. So dia appoint orang yang berkaitan jugalah. Dan dia ada juga involvement dalam politik ni. Okay, tahun bila ni? 1992 sampai 1994. Okay, under UMNO dan bawah pantai, dekat je. Okay, adalah pengalaman politik sikit. Dan juga pengalaman dalam Sandabi Medical. Okay, Miss Reka, umur dekat-dekat semua, 40 tahun je. Okay, ni chartered accountant. Okay, mudahnya. Right. Juga own beberapa syarikat private. Okay, dan dia pun pernah pernah join syarikat advisory juga. Okay, yang lain yang ni saya pula accounting technician. Okay, simple je, tak perlu, the company is not that big lah. Senang cerita, tak ada banyak sangat high profile untuk dipropakan dalam syarikat sebegini. So it's almost macam tak ada kan. So kita nampak profile dia tak berapa besar. Boleh ke syarikat macam ni go lebih laju lagi? Sebenarnya memang sangat-sangat bergantung kepada market sentiment jugalah nanti. Okay? Dan juga apa valuation yang ada dalam syarikat ni untuk dia jadi lebih maju ke hadapan sebenarnya. Alright. So settle part 5, tak perlu nak baca lebih lanjut sebab there's no involvement langsung oleh institutional. Okay, lagilah nak kita ke cornerstone memang tak ada lah. So memang solely company ni adalah company private shareholder, walaupun dia minta sikit dari duit public tu lah. Okay. Ada juga pegangan-pegangan yang lain ni. Okay, nampak tu. Mana ni? Okay, Yap Yiling ni lagi director ni pegang juga Mobilia Holding. Ada juga beberapa syarikat yang pegang. Club Point pun dia pegang tak? 0.03% share. Boleh tahan ke Yap Yiling ni? Okay, adalah beberapa pegangan. Tapi tiadanya influence sebab mereka adalah ini adalah independent director. Independent non-executive director. So dia hanya memberikan view saja, tidak
bukanlah untuk memberi kesan kepada keputusan syarikat DCHK ni. Alright. Terus kepada part 7. Okay, mana ni? Ni structure yang besar. Okay. Okay, so structure selepas IPO nanti. Okay, structure selepas IPO nanti berapa public akan pegang. Ni should be yang ni kot, tak silap. Okay, so alright, part tu. So selepas syarikat DCHK ni diapungkan di dalam pasaran, 62%, 62.3% dipegang oleh DCH Group tadi. Dr. Chong direct pegangan 4.67%, Dr. Lai 2.95%, public memegang 27% tambah dengan staff-staff yang dapat pink slip ataupun ESOS tadi lah. So 30% saja yang akan float dalam market untuk digerakkan pada awal-awal ni. So tak banyak lah 30% daripada berapa tadi? 900 juta 30% dari 900 juta lebih kurang dalam 270 juta saja saham yang akan digerakkan pada hari pertama nanti. Tak berbanyak lah, tak berapa banyak. Okay, dia memang sahamnya sikit, dengan saiz ni pun tak berapa banyak. Okay, dan jom kita tengok terus kepada the independent market research. Sorry, ni dah masuk ke yang seterusnya lah kan. Mudah. Okay, so daripada Protoji Associates. Okay, Protoji Associates, Strategic Analyst of Aesthetic Medicine Center. Okay, kita tengok sikit apakah coverage untuk independent report ni. Okay, so kalau kita tengokkan, okay, tahun 2021 healthcare expenditure Malaysia amount to 78.22. Okay, memang increase dari tahun 2020 sebabkan of course lah daripada COVID kan antaranya. Okay, tapi kita nak tengok estetik punya part ni baru banyak dia punya generation. Okay, kalau kita tengok dari segi report dia berikan, okay, daripada ISAPS ni, okay, Global Plastic Surgery Procedure. Terus dia mention plastic surgery. Okay, aesthetic purposes rebounded 26.8% daripada negative 10% in 2020 due to recovery in demand for plastic surgery procedures post COVID-19. Allah, memang orang nak plastic surgery. Memang ada demand untuk plastic surgery selepas 2020. Okay, ada sedikit slower growth. Okay, top 5 surgical procedures performed. Okay, breast augmentation, liposuction, eyelid surgery, rhinoplasty, ya Allah, abdominoplasty. Okay, ini semua term-term doktor ni. Saya pun bukanlah orang yang arif bahagian ni. Top 5 non-surgical procedures were botulinum toxin, botox filter, hyaluronic acid fillers, okay, hair removal, non-surgical fat reduction, non-surgical skin tightening procedure. Ni dia orang tu lah yang akan pergi dekat bahagian skin tightening procedure ni. Tak lain tak bukan overall plastic surgery procedure grew over 4.5% dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun 4.5% grow dalam last 5 year. Non-surgical 8.7%. Okay, tengok aesthetic medicine Indonesia covering South Korea, Jepun, Thailand, even China memang has grown. Okay, number of plastic surgeon in this Asian country grew 2.9%. Okay, top 30 based on the plastic surgeons between 2017 to 2021. Plastic surgeon in South Korea 5.9. Collectively accounted for 27.1% of total global plastic surgeon. Maksudnya 27% daripada plastic surgeon dalam dunia ni ada kat Asia. 27% 27% daripada plastic surgeon dekat dalam dunia ni ada kat ASEAN. Memang ada demand lah situ ada demand. Rising disposable income, advancement in medical technology, higher interest in beauty as well as increased demand and awareness of medical technology. So memang orang kita makin minat lah ke arah mencantikkan diri ni sampailah sanggup buat operation dan juga rawatan sedemikian. Tapi itu hak dia lah, dia ada duit kan. Okay, tak ada masalah. Okay, economic grew. Okay, ni dah balik dalam ekonomi punya Malaysia punya. Okay, in Malaysia, aesthetic medicine can be divided into non-invasive, okay, surgical, non-surgical. Kalau kita tengokkan data yang dibagi kat sini, non-invasive ni apa?
skincare, okay, deep cleansing, body care, slimming. Orang yang malas nak pergi gym, adalah tak susah dah, pergi slimming, body care je. So pergi dah di CSK, saya nak buat slimming. Kan tak susah lah. Penat-penat je pergi gym, baik pergi beauty aesthetic center ni, terus settle. Itulah dia itu bukan nak kata mengecam sesiapa, tapi itulah servis yang ada, dan itu pun adalah demand ataupun orang yang berminat ke arah treatment tersebut. Okay, minimally invasive yang kurang damage tisunya dan takkan damage lagi layer-layer lain. Botox, okay, laser treating skin pigmentation, okay, skin rejuvenation, laser for hair removal, okay, memang banyak lah. Okay, invasive ni pula macam mana? Chemical peel, radio frequency, brow lift, breast implant ni memang dah serius punya plastik surgery ni. Memang benda ni ada, memang benda ni ada. So, in terms of this year, okay, dia orang kat mana? So, dia orang involved dalam minimally, dia orang involved dalam non-invasive dan minimally invasive procedure. Tak adalah dia orang buat yang bawah-bawah ni yang sebutkan tadi itulah, yang macam lebih agresif punya estetik ni. Okay, so banyak kat luar negara lah kot, bukan Malaysia. Okay, so kita tengok kan dia orang involved dalam 2 servis saja. Dan kita tengok dari segi performance, market size in terms of growth rate, dia orang fokus lebih dari 15% ni. Okay, 2022 pun growth rate expected 28% daripada tahun 2021. Wow, even more than 20%. So size revenue is expected to grow sampai ke 1 billion up to 2027. Ni based on Protoje Associate ni buat lah. Okay, of course dia orang target economic recovery apa semua kan. So walaupun kita nampak ekonomi mungkin tak memberasangkan, tapi expectation untuk estetik ni makin tinggi. Nampak tu. So mungkin tak ada masalah lah kot orang nak buat estetik ni walaupun katanya ekonomi tengah downturn, tengah tak banyak duit kan. So mungkin orang-orang ni yalah adalah mereka punya aset untuk digunakan servis-servis sedemikian. Alright, competitive landscape. Okay, is considered highly competitive. Okay, memang highly competitive. There are surgical centers offered by plastic surgeons. Other end macam spa, beauty center, daripada beauticians Okay, daripada dia punya tambahan kat situ. There are 100 aesthetic service center providers with their own clinics yang provide juga aesthetic medicine center dekat dalam Malaysia ni. So kalau tengok kat sini, dia orang dah gather data, and tengok dari segi 3 kategori of LCP aesthetic ni. Okay, tengok general practitioners ada 431 orang. Ni EMOH punya statistik data. Medical specialist 77 registered. Surgical specialist 91 orang yang registered across the country lah, across the country. Okay, ternampak memang adanya limited personnel yang boleh buat servis-servis sedemikian, tapi demand pun ada. Okay, so banyaklah, boleh katakan kuatlah market share orang-orang ni, sebab servis ni sangat spesifik dan very niche punya market kepada diorang. Masih lagi considered barulah. And it's not that easy juga katanya nampak untuk obtain ni. Kena ada dia punya kena 2-3 tahun baru boleh dapat set tu kan. So kalau dah study doktor pun sampai 5-6 tahun tak keluar universiti, bawa Osman lagi, atau tambah pula nak buat lagi license ni pula kan. Memang tak mudah lah. Okay, kita tengok syarikat-syarikat yang ada. Alun-Alun Maju Jaya Sdn Bhd, okay, 2013. Okay, Klinik RX Sdn Bhd 2018. Okay, Klinik Pakar Ko, ni Dr. Ko Dr. Ko yang biasa kita nampak dekat billboard sign tu. Ini pun 2004 52 outlet dekat Malaysia. Berbanding dengan syarikat di CSK ni, tapi dia lebih confident untuk listing. Dr. Ko pun tak list lagi. Okay, O2 Clinic. Okay, O2 Clinic pun ada beberapa klinik juga dekat saya tengok 13. Betul lah, sampai 19 center O2 Clinic Group. Okay, You Are Virtue, Berhad. Ni dah Berhad ni private limited tapi dah Berhad. Percival Investment Company, aesthetics, 4 outlet. So tak banyak lagi lah. So in terms of the share, okay, ternampak Dr. Ko dan juga
dia orang ni lah yang actually leading the market dalam aesthetic business ni. So internal competitor memang tak ada langsung company yang listed. So memang dia orang the first of its kind jugalah. Macam company apa itu Allahuakbar. Is it ini juga? Sini lah kot So inilah the first healthcare company yang bukan daripada glove ataupun pharmacy or even macam hospital penyekai macam ISH ataupun KPJ lain So this is healthcare yang berkaitan dengan other services tapi dalam bidang aesthetic center. Tak tahu kalau buka nanti banyak lagi aesthetic center akan listing then banyaklah kompetitornya. Kalau tengok dari segi numbers pun dia dah buat comparison mana DCS Care. Setakat 31 Disember, profit margin pun 18%. Which is considered mana? Is it one of the highest? Saya nampak O2 Clinic Group ni buat pecahan-pecahan secara kecil-kecilan pula tu. So agak sukar untuk kita nak tengok secara direct. Sebab dia orang buat based on klinik-klinik yang mana satu yang perform. And the size of it is memang tak boleh nak kata comparable to apa yang kita tengok dekat DC dan juga Dr. Co So memang dia orang dua ni I think kalau kita nampakkan the biggest contributor to the aesthetic business dekat dalam Malaysia ni. So semua DC Healthcare saja yang listed, Dr. Co Skin Specialist belum lagi listed. In terms of margin memang dia orang the best at the moment for DC Healthcare. So boleh katakan they are already at the first ataupun leader dalam market share untuk skincare aesthetic ni. Ada jugalah Alun Jaya ni, tapi revenue sangat kecil So revenue is very small. Gross profit pun 0.3 million je. So yang boleh claim lah GP margin tinggi. But the sheer size size of the revenue, size of the profit, ternampak di CSK ni memang dia kata leader dalam dia punya industri sendiri. Right. So dekat mana? Others ni adalah within Malaysia So others ni letak 66%. Mana tak dimension 66%. So DC Healthcare saja dah pegang 11.1%. O2 Clinic 13.7%. Tinggi juga. Dr. Ko tak ada pula. While Dr. Ko Skin Specialist market share is 11.3 computed based on 21. So tinggi jugalah So revenue untuk Alun Jaya dan Dr. Skin Specialist tidak ada untuk tahun 2022 lagi. Takat ni kata ni belum ada lagi, tak sure lah. Sebab data data private ni tidak mudah untuk kita dapatkan. Dr. Co Specialist 11.3%. So DCSK 11.1%. So quite big lah In terms of demand supply memang akan boleh ganggu. So kalau kita tengokkan growth population memang akan membantu. Penambahan income daripada rakyat pun memang akan sangat membantu juga sebab industri estetik ni lebih banyak kita kepada high end which is M40 dan juga M40 yang ke atas dan juga T20 lah sebab tak ramai golongan-golongan V40 akan consider pun langsung untuk estetik beauty ni less jual badan lah. Yang tu lain cerita. Growing inclination towards well-being and beauty cerita. So memang akan adanya high demand. Consumer awareness so tu adalah demand condition. Ni benda biasa je lah kalau nak tambah demand tu. Dari segi supply, technology improvement supply condition memang tinggi lah sebab teknologi ni memang kita takkan terfikir how far dia akan innovate dari segi masa ke semasa, makin lama makin padu in terms of technological equipment untuk medical ni. Standardization untuk estetik tidaklah katanya the high risk. Shortage of registered personnel. So benda ni kalau as long as dia boleh train lagi tiada masalah lah. So it's very medium risk kepada orang. Prospect, dia ambil kira 80% tadi as per apa yang dia dah tulis kat atas. Dia cakap pasal demand dekat mana, supply side dekat mana. Then itulah sahaja tentang DC Healthcare. 26% tu kalau ikutkan valuation tinggi ke? Tapi kita tak boleh tengok dalam segi konsep macam tu lah. Sebab DC Healthcare tu sendiri pun adalah company yang listed
based on diorang punya specialist yang tersendiri. So bukanlah semudah-mudah itu untuk kita katakan boleh compare tak dengan healthcare industry kalau macam tu tuan. So kita tengok sikit apa ada ke company yang lebih kurang ataupun dekat-dekat. So, kita tengok. Okay, let's say kita pergi kepada healthcare dulu. Okay, nak tengok healthcare equipment services, okay, pharmaceutical, dua saja dua sahaja. Juga healthcare providers, okay. Dan kalau kita lihatkan dari segi the size, okay, dari segi the size of market cap yang akan dikeluarkan, market cap yang akan dikeluarkan oleh DC Healthcare tadi, kita tengok capitalization. Okay, yang biasanya hanyalah 249 juta sahaja. Okay, 249 juta dibandingkan dengan tengok siapa yang ada lah ni. Umedic, okay, ada Umedic yang ACE, ada Shenggi Medical, okay. Apa ni, Nova, Pharmaceutical, ni pun ni lead market. Okay, K Plus ni Glove lah, okay, LYC, Elventa pun, okay, market cap yang tidak berapa besar and it's actually loss making pula tu. So yang paling dekat pun adalah paling dekat adalah UMC dan juga Shenggi Medical ni lah, okay. Yang ni dah bukan lah ni. Okay, pharmaceutical provider TMC Life lah kot tapi 1 bilion dah. Okay, in terms of the number of shares, okay, number of shares untuk Shenggi Medical pun 800 juta sahaja. Okay, UMC pun lebih kurang apa ni, 300 juta, lagi dah rendah sebab tu harga dia boleh sampai 72 sen. Okay, so in terms of the number of shares yang dikeluarkan oleh DCHK ni 996 juta, kita dah nampak lah size dia tak jauh beza dengan Shenggi Medical yang dah pernah listed sebelum ini. Okay, so dari segi healthcare provider it is quite fair. Okay, dia list dengan harga 25 sen. Cuma nak katakan naik as far as macam UMC ni mungkin tidak lah. Itu sudah number of shares yang sebenarnya tidaklah berapa rendah berbanding dengan Shenggil. So it is a fair base kalau kita nak katakan. Kita tengok Shenggil punya performance pun sudah okay. Okay, kalau kita nak tengok in terms of comparison, okay, sebelum kita bergerak kepada kita punya MST Golf lagi, okay, kita tengok in terms of Shenggil macam mana performance, okay, or even UMC. Disebabkan company tiada langsung comparison yang paling dekat, so kita terpaksa tengok in terms of the previous industry punya experience lah. Okay, so what happened to Shenggi Medical? Okay, Shenggi Medical, saya pun dah lupa lagi IPO dia berapa. Okay, dia open pada harga sebenarnya ada dividen, sorry. Okay, nampak tu, dia open dengan harga 49.5 sen. Okay, dan kalau kita mungkin terlupa, okay, kita tengok balik Shenggil IPO price. Sebenarnya boleh kita tengok di sini kan. Okay. Bursa IPO summary. Okay, tengok sikit. IPO summary 2023 kita cari Shenggil. 2022 Yap. Tadi. Okay. Shenggi Medical harga dia 33 sen. 33 sen naik sehingga 59 sen. Not bad jugalah 33 sen naik sampai 59 sen. So it's an industry of its own lah Even UMC pun berapa harga dia? Okay. Umedic Medic. Ada dia. Umedic pun listed dengan harga 30 sen tapi dengan share yang lebih rendah. Okay, dan mereka naik juga tu nampak tu. Okay, UMC kau punya naik sampai almost harga 90 sen dia punya sukses itu. Okay, tapi on the first day tengok balik, on the first day pun sama juga, over speculated sampai harga 50 sen dan kemudian jatuh. Okay, harga asal 33 sen je. So kita nampak dari segi interest of the industry, sebab dia adalah very specific dan susah untuk kita katakan ia akan follow healthcare punya industri. Okay, awal-awal tu saya tak tengok secara betul-betul, tapi kalau kita dah tengok secara proper case macam ni,
even at 26 PE pun is not actually something benda yang kita perlu risaukan. Okay, kita tengok balik dekat Cengi tadi, the current PE ratio pun dah 22. Okay, UMC sendiri pun 36. So there's no fixed amount untuk kita buat comparison in terms of industry wise. Okay, kita kalau nak betul-betul nak tengok pun, okay, kita tengok sikit. Even ISA pun 20, KPJ pun 24. Alright, Kosan lagilah ni glove Health Pharmaceutical tak boleh, Scomnet Healthcare Services 30 PE, apa ni, Optimax buat macam mata pun 25. Okay, tak boleh. Okay, UMC. So kita nampak lah kita nampak yang company-company yang apa ni, yang berkaitan dengan yang dekat-dekat in terms of services kepada DCS Care ni, kita nampakkan the valuation of 26 PE tadi tu is not the main concern at all, sebab dia punya company-company tu memang tak ada. Okay, so at 25 sen dengan number of share yang dia ada ni, untuk sampai ataupun perform seperti mana apa yang terjadi kepada Shengil dan juga UMC, bukanlah satu benda yang impossible. Okay, and even though walaupun apa ni, healthcare pun dah menunjukkan satu fasa yang agak sideways ke, ataupun ada yang dah menunjukkan downtrend sikit ke, itu bukanlah the most important point at this particular juncture. Yes, tengah jatuh, tapi dia boleh sahaja perform on their own. Okay, syarikat tu sendiri walaupun dia the sentiment is not that good, tapi kita boleh tengok pun dalam masa beberapa minggu ni pun tengok ada movement atau tidak untuk syarikat-syarikat healthcare services ni. So the valuations lebih kurang dari apa yang ada dengan market. Kalau ada ruang pun mungkin tidak rasa berapa banyak yang macam apa yang telah jadi kepada UMC dan juga Cengi. Mungkinlah dekat-dekat pun 50 sen ke 40 sen lebih ke. Okay, saya nampak RHB I think keluarkan fair value 43 sen. Tak silap saya lah. Okay, kata saya tengok sekejap. Kau boleh jumpa. Sekejap Saya rasa RHB keluarkan 43 sen. Ya, mana tadi? RHP mana dia apa nama tu, DC. Okay, so nampak tu DC Healthcare. Okay, DC Healthcare keluarkan fair value 43 sen. So beauty is in the eye of the beholder. Okay, based on 18 times PE, DC Healthcare holding is planned to raise an fantastic service provider to be listed in the ACE market. A strong presence, okay, established brand, okay, then non-invasive specializing, dan akan membantu dari segi CAGR up to 47% untuk 2023 sehingga 2025. Bolehlah baca dia punya report daripada RHP ni. So cuma saham ni tidak patut syariah lah So in terms of the chart itself, in terms of the company, memang kita acknowledge yang dia adalah company yang niche, yang ada potential in terms of the business itself, sebab ada demand daripada orang-orang yang spesifik. Okay,